Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera. Baik. Syukur Alhamdulillah semalam kita punya trading plan menjadi sebagaimana yang kita andaikan, sebagaimana yang kita analisis, di mana dekat sini. Kalau tak silap area sini saya ada buat buy and then saya hold pun tak lama, sekejap je sampai lebih kurang sini saya close. Then naik dekat sini saya sell. Area resistance ni. Ni dia. Area resistance ni saya sell pada 131441 then dia turun sikit saya ambil dah lah. Okay. So macam tu juga untuk hari ini kita boleh nampak yang mana telah pun berlaku retracement kat sini. Okay. Ada retracement kat sini kan. Kemudiannya saya andaikan dia akan naik pergi ke SBR H4 ataupun SBR untuk daily 130914 insyaAllah. Tapi sini ada satu SBR 130776. Alamak. Okay. 778. Okay. Untuk daily, ini update yang terbaru lah. Ini untuk update yang terbaru. Ada satu SBR kat sini. Okay. Untuk daily, seterusnya kita tengok RPS time frame daily. Memang Alhamdulillah tak ada, clear sini. Tapi kita tengok weekly, kita tengok weekly. Jom kita tengok weekly, ada satu je kat sini. So saya nak, apa yang saya nak sekarang, macam mana? Apa keadaan untuk GU yang saya nak, macam mana saya nak USD strike. Saya nak USD strike macam ni, okay, lebih kurang situ. Dan dia naik balik ke sini, dia turun ke bawah, insya-Allah. Semoga apa yang kita target tu jadi, dan sama-sama kita beroleh keuntungan untuk minggu ini, insya-Allah. Baik. Jadi sambung ini RBS SBR untuk time frame daily yang berada pada aras harga 130915. So nak overconfident sangat letak lot yang besar kat sini pun tak boleh. Okey. Bahaya. Takut-takut dia naik atas lagi kan. So daripada sini saya aim di sini, fokus pada yang ni, naik ke sini dan turun ke bawah. Tapi ada kemungkinan besar yang mana dia akan cari SBR yang akan berlaku dekat sini. Sekiranya candle pada hari ini close dalam keadaan yang positif. Okey. Baik. H4. Okey. Dia dah test. So insyaAllah dia naik atas ni. Ataupun atas lagi insyaAllah. Saya ada buat entry buy tadi. Tapi kenapa saya tak hold? Sebab trend sekarang adalah trend sell. So dapat sikit lebih baik daripada hilang banyak. Okay. That is the reason why saya tak hold. Saya terus exit je. Dan jangan pernah ada rasa menyesal untuk kita close entry, dia pacak naik lagi ke apa ke. Rezeki banyak tu, selesai banyak tu. Okay. Okay, sini H4. Sini H1. Sekejap saya tengok markingnya. So sini update, sini ada update. Sini ada resistance untuk H4. Yang kat situ. Resistance. H1. Okay. So H1 sini H1 punya resistance kat sini. Kejap. Saya ada nampak something. So sini H4 resistance. H1 bila kita buka, oh dia tak kena, sayang.
Okay, sini resistance. Tengok dekat M30 pun tak kena juga, sayang. M15 ada kena sikit. Sikit lah, tak banyak. Tapi tak cantik. M5. Yang ni cantik. Yang ni cukup cantik ni. Okey, yang ni cukup cantik. Okey, tuan-tuan boleh nampak dekat sini kan yang mana saya ada tulis QM ni kan. QM ni actually saya belajar daripada student saya sendiri. Student saya ajar balik. Student saya ajar saya macam mana nak recognize pattern QM. Saya buat pattern ni memang saya bodoh. Saya cakap terang-terang, saya tak reti. So sebelum saya nak kata benda tu QM pun, saya kena PM dulu saya punya student saya yang sekarang ni merupakan cikgu saya. So dia dah kata benda tu QM dan barulah saya berani kata benda tu QM. Macam tu lah. Kenapa saya rujuk dia? Sebab dia dah proven yang dia treat dan Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah dia combinekan BADA dengan QM dan rezeki dia lah. Dia berjaya untuk beli sebuah rumah dengan hasil combination tu tadi. Alhamdulillah, syukur. Sama-sama kita doakan supaya beliau dikurniakan rezeki yang lebih lagi berkat daripada perkongsian yang saya buat, hasil daripada tunjuk ajar beliau. InsyaAllah, mudah-mudahan student tersebut dilimpah rezeki yang melimpah ruah, keberkatan dan ketenangan dalam rumah tangga, insyaAllah. Baik. Panjang pula cerita dia. M15. So, sini saya ambil M15. Tapi problem saya punya aim entry tak sama macam orang QM. Orang QM, dia aim entry dia dekat bearish engulfing. Yang ni kalau tak silap saya lah. Sini, kalau tak silap saya lah. Lepas tu sini, kalau salah betul kan. Saya bukannya pandai QM. Jangan marah saya pula. Ni. Saya clear kan. Tadi tak clear kan. Okey, yang ni. Satu. Kemudiannya satu lagi dekat sini. Okey. So, saya nak aim macam mana? Apa yang saya nak aim ialah this is the last level yang saya akan aim. Yang ni. Oops. Yang ni the last level yang saya akan aim. So, saya akan buat pixel, double pixel macam tu. Yang ni saya letak sini. Okay. Ubah sikit. Okay, nice. Saya besar, apa nama orang kata, saya berandaian dia akan ke sini lah, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so M5 saya pun tak pasti kenapa ada kat sini. Tapi student saya bagi price ni. Saya pun tak sure. Tak apa, nanti saya tanya dia balik. Yang ni saya delete dulu kot. Sebab saya pun tak nampak daripada segi SNR kenapa dia bubuh kat situ. So M5. M5 apa ceritanya? Jom kita tengok. Apa ceritanya dekat M5 ni? Okay. Okay. Ada satu lagi. Cun ni bawah ni. Macam mana pun kita target yang paling tinggi lah. Saya target yang atas ni dan baru saya target yang bawah ni. So biarkan je dulu dia fly. Saya rasa mungkin student saya tadi ambil yang ni kot. Tak pastilah, saya pun tak berapa sure. Okay. So ini trading plan saya untuk hari ini. Yang mana saya akan target untuk sell bagi GU. Okay. Saya suka marking saya macam ni. Okay, nice. Sekejap, saya pakai spek sekejap. Okay. Ada apa-apa yang nampak tak betul tak? Sini dah confirm batal. Ini dah terbalik analisis ni. Sepatutnya daripada atas ke bawah. H4 saya padam. Okay.
padam. Okay. Yang ni pun saya padam. Saya padam. Yang ni biar. Yang ni saya akan biar. Okey, bermaksud di sini saya akan menunggu berlakunya rejection dekat zone H4. Ini daripada segi QM. So sekarang ni kita nak tengok CRZ pula. CRZ ni dia kedudukan dia sama macam resisten yang tuan-tuan tengah tengok ni lah. Okey, jom kita turun, kecilkan lagi. So saya nak kena aim ke atas ni. Kalau CRZ. Okey. Okey. Sini CRZ ni. Tapi tuan-tuan pun tahu kan, kalau kata saya cari CRZ, saya memang akan cari sampai sampai M30 kan. Saya memang favorite saya M30 lah. Orang kata kena dengan kita punya target untuk intra tu kenalah. Okey, M30. Jom kita tengok M30 macam mana. So sama juga. Kalau M30 pun sama. M30 pun dia kata dekat sini baru boleh sell. Okay, M30 dekat sini. So okay, ni M30 ni sini pun sama. Rendahkan sikit. Dia ada 2 slot sini. Yang pertama, seterusnya yang kedua. Kat sini, bawah sikit. Okay, nice. So yang ni atas sikit. Okay, last kat di sini. Alamak, dah pula benda yang ubah. Alahai. Tarik macam ni lah lebih kurang. Situ. Lebih kurang lah. Okay. This is the confirmation and rejection zone by BADA. Okay. Kalau kata QM dia target at sell area sini, tapi BADA menunjukkan yang mana kalau saya nak sell, saya kena sell lebih tinggi. Okay. So sekarang jom kita tengok macam mana pula keadaan sekiranya saya buat confirmation and rejection zone untuk time frame M5. M5 ni memang scalp gila-gila lah. Okay, dari situ sini memang tak ada lah. Memang sinilah zone dia. Start daripada sini dia punya zone. Kalau M5. Kalau M5 itu zone dia. Wow. Nice. Agak besar sebenarnya tu. Ambil kau. Okey. Sini kita boleh. Sekejap Sini. Okey. Saya takut korang pening. Sekejap. Saya double pixelkan dia. Macam tu. Okey. Patah balik pergi H1. Mana daily? Okey, ini daily. Okey, dekat sini daily. Dalam masa yang sama, dekat atas ni ada SBR pada time frame H1 yang masih lagi belum berlaku sebarang retracement. Ni dia. Ni dia. Double pixel juga. H1. So saya biarkan kat situ. Yang ni pun sama.
situ. Nice. Okey. So sekarang ni saya tak pandang yang ni lah. Okey, yang ni saya tak pandang lah. Kenapa saya tak pandang dan kenapa saya tak fokus pada SBR daily ni yang nampak tebal ni kan? Kenapa? Sebab saya punya confirmation dan rejection zone tu tak berada dalam range tersebut. Tak ada. Okay. Dekat sini ada confirmation dan rejection zone ni dekat sini. Sampai naik ke atas ni. Tapi kalau tuan-tuan tengok daripada sini daripada sini Zas naik ke atas ni sekejap kan, boleh naik ambil sell sikit. Tak boleh juga, kena turun juga sebab dia boleh juga naik ke atas. So daripada sini memang straight away dia boleh naik ke sini. Kemudian start daripada sini balik. Kalau M15 lah. Saya tak sure sama ada korang faham ataupun tak. Tapi macam mana saya nak cakap Kalau kata structure ni cantik, structure untuk M15 ni cantik ataupun structure untuk M5 ni cantik, bermaksud kalau korang nak faham structure cantik ataupun tidak, korang kalau bila korang belajar badar, korang akan nampak level of retracement. Atas, turun, naik, bawah, turun balik, naik atas balik. Naik atas balik ni, point ni dia break. Bila point ni dia break, at any time dia turun bawah, dia boleh naik balik ke atas. Yang akan disangkut kat mana ni? Kat sini. Pasal apa? Sini ada SBR. Sini dah break. So, tak ada apa-apa yang akan menghalang pergerakan dia. Tak ada. Yang tu yang saya maksudkan dengan confirmation dan rejection zone. Market akan memberi reaction based on the past macam mana kata reaction yang telah pun berlaku. Past reaction ialah SBR dan juga RBS, support dan resistance. Okay? Support dan resistance, kita boleh kata benda itu sebagai the latest one. SBR dan RBS ni pula is history. Okay? RBS dan SBR merupakan history. Manakala support dan resistance merupakan the fresh data, the fresh reaction. Ada beza benda tu. Kenapa saya cakap macam tu? Baik. Adakah ini merupakan fresh data? Yes, dia fresh. Dia fresh. Dia masih lagi baru. Yang ni, no. Yang bawah ni, yang sini, yang tu bukan. Panjang pula cerita dia. Tak apa. Target sampai sini, dia akan start naik ke atas. Kalau kata dia lepas yang ni, structure dia susun pun cantik, sekiranya retracement yang dia buat pun cantik, memang ngam-ngam soy, dia akan naik ke atas insya-Allah. So aim saya nak sell tu dekat mana? Okay, at first saya aim nak sell kat sini ataupun sini. Okay. So bila mana saya tengok balik, saya sembang dengan saya punya student sebab bila saya tengok structure dia macam ni kan, saya kata boleh jadi benda ni QM. So saya refer pada orang yang lebih pakar, katanya yes, it is a QM. Okay. Ini structure dia lah. Ini structure dia. Okay. So dekat sini saya akan aim untuk mencari level-level harga yang sesuai untuk membuat entry sell. Gitu. Okay. Cut loss dia dekat mana, banyak mana, 25 pip, sini pula berapa, 26 pip, lebih kurang macam tu lah insya-Allah. So macam mana pun insya-Allah kita akan tunggu apakah yang akan berlaku, retracement ke, rejection ke, confirmation ke, insya-Allah doakan. Kita tengok juga macam mana reaction dia dengan H1 ni tadi. Adakah akan berlaku satu candle bull, dia sangkut dekat sini dan shadow dia naik atas ke, kan kita tak tahu insya-Allah. Macam mana pun depends on keadaan saya juga. Sekiranya saya berkelapangan sewaktu apa yang kita andaikan berlaku itu berlaku. Kalau kata saya pun free time tu, no problem, saya akan trade, saya akan cuba untuk entry insya-Allah dan kita akan cuba untuk minimalkan risiko insya-Allah. Baik. Sekadar itu saja buat hari ini. InsyaAllah hari Jumaat saya akan balik ke Kuala Kangsar, saya akan balik ke kampung.
So ada kemungkinan besar hari Jumaat saya tak akan trade. Hari Khamis mungkin last trade, day of trade saya. So hari ni hari Selasa kalau tak silap saya. Betul, hari Selasa. So kita ada berbaki lebih kurang dalam 2 hari lagi, iaitu Rabu dan Khamis. Sekali lagi doakan saya, insya-Allah stabil daripada segi analisis, buat keputusan dan sebagainya. The most important thing yang saya nak sampaikan dalam video ni, untuk para investor dan follower, tengok betul-betul, perhatikan betul-betul. This is the last barrier untuk daily pada aras harga 130915. Baik. Sekiranya tuan-tuan yakin dan berani, tuan-tuan boleh buat sell limit kat sini dan biar. Okay. The worst case dia boleh pergi, dia akan naik sampai atas ni lebih kurang 183 pips. Bermaksud kalau kata account $100, tuan-tuan akan float lebih kurang dalam 18.30 sen something dollar lebih kurang. Okay. Almost 20% of your account lah. Okay. Macam yang sebelum ni saya ada target untuk GU naik sampai atas tu, tapi tak kesampaian, dia touch resistance daily dan H4 dia belah, kan? Sayang. Okey. Kenapa saya nak hold dekat sini? Kalau saya punya account sendirilah, kalau saya punya personal account, kenapa saya nak hold? Macam saya cakap, dia akan turun ke sini insya-Allah. Kemudian saya aim the highest one, dia akan naik kat sini. Ini aras harga yang dia akan cari. Saya aim paling tinggi lah. Okay. Ya, ataupun dia boleh jadi cari yang ni juga, pun boleh jadi juga. Okay. Let's say kalau kata dia cari yang terdekat. Okay, dia naik sampai sini. Bila dia naik sampai sini, tuan-tuan boleh layer sell lagi, sell limit lagi, then hold lebih kurang sampai, kalau kata the first RBS pun dekat daily ni, kan? Kalau kata the second one is dekat weekly ni, tapi should be the retracement jadi dekat sini. Should be. Dia kena berlaku dekat situ. So berapa pips daripada sini? Lebih kurang. TP yang pertama 333 pips, TP yang kedua 416 pip, TP yang ketiga saya ambil yang weekly dulu lebih kurang dalam 460 pip, TP yang keempat 486 pip. Okay. Risk dan reward tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan dah faham, kan? Kalau kata risk dia, let's say lah paling tinggi lah insyaAllah 180 insyaAllah, kan? So selamat berjaya, buatlah keputusan sendiri. Kena ada ilmu juga macam mana buat analisis, belajar, jangan tak belajar, rugi, tak ada ilmu nak trade. Jadi kalau kata ada investor yang cuba untuk hold saya punya entry, kalau kata saya ada buat entry sekejap lagi lah, itu pun macam saya cakap, sekiranya saya berkelapangan, saya tak ada case nak handle dan sebagainya, so saya boleh fokus pada trade, saya akan fokus pada trade lah. Sekiranya saya entry sell dan tuan-tuan nak hold, tuan-tuan boleh ubah dan set TP sendiri. Terpulang, kan, bagaimanapun berhati-hati, risiko dan reward dia saya dah cerita. Semoga berjaya, semoga beroleh ketenangan dalam membuat keputusan. Begitu juga dengan saya. Doakan kita masing-masing berjaya dan memperolehi sekurang-kurangnya 10% bagi minggu ini insya-Allah. Baik, penutup untuk bulan Ogos insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.